Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Asfa binti Ahmad Jazman. Saya akan membentangkan tajuk pendidikan khas dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, kita masuk kepada pengenalan. Apa itu program pendidikan khas ni? Okey, pendidikan khas ni ialah satu program yang disediakan di sekolah khas bagi pelajar yang mempunyai kategori pendidikan khas. Saya akan terangkan apa itu kategori-kategori pendidikan khas sebentar lagi. Okey. Program ini juga merupakan pendidikan yang menggunakan kaedah yang direka bentuk khusus untuk memenuhi keperluan khas bagi kanak-kanak yang mengalami pelbagai kekurangan atau kecacatan, termasuk kanak-kanak yang bermasalah dalam pelajaran. Okey. Kelas ini juga diadakan supaya pelajar-pelajar pendidikan khas ni dapat menghadiri ke kelas seperti pelajar-pelajar yang normal, pelajar-pelajar yang biasa. Okey, kita pergi kepada kategori-kategori berkeperluan khas. Ada 4 kategori pelajar berkeperluan khas. Yang pertama, masalah pendengaran. Yang kedua, masalah penglihatan. Yang ketiga, masalah pembelajaran. Yang keempat, masalah pintar cerdas. Yang pertama, masalah pendengaran ni terbahagi kepada 4. Yang pertama, penerimaan getaran tidak sampai ke dalam bahagian telinga. Yang kedua, pengamatan. Maksudnya individu itu ada masalah dalam deria saraf telinga dia. Yang ketiga, sistem urat pusat. Urat pusat telinga dia cedera ataupun tidak dapat bergerak dengan betul. Yang terakhir, psikogenik, iaitu pelajar yang tidak dapat mendengar apa-apa disebabkan oleh gangguan emosi yang dipendam oleh individu itu sendiri. Kategori yang kedua, masalah penglihatan. Pelajar yang bermasalah dalam penglihatan dikategorikan kepada 2. Yang pertama, buta sepenuhnya dan langsung tidak dapat melihat. Biasanya pelajar yang buta sepenuhnya ni, dia akan belajar membaca ataupun mengenal huruf melalui tulisan seperti gambar di atas. Tulisan braille. Tulisan ini digunakan melalui sentuhan. Masalah penglihatan yang seterusnya adalah separuh buta, iaitu yang kabur penglihatan dia. Biasanya individu ni akan menggunakan alat bantuan untuk melihat dengan jelas. Masalah pembelajaran ni adalah pelajar yang telah disahkan oleh pakar klinikal sebagai kecacatan yang sering mengganggu pelajar tu dalam pembelajaran. Ada 12 golongan pelajar masalah. Yang pertama, lembam. Yang kedua, sindrom Down. Yang ketiga, hypoaktif. Hypoaktif ni maksudnya pelajar yang suka bersendirian, suka menghiraukan guru dan kawan-kawan panggil dia, suka bersendiri duduk bawah meja. Hyperaktif. Hyperaktif pula pelajar yang terlebih hyper, cepat tertarik dengan bunyi, cahaya ke. Seterusnya, emosi. Pelajar yang mempunyai emosi ataupun kelakuan yang mengganggu pembelajaran dia lah. Seterusnya, cerebral palsy. Maksudnya individu yang mempunyai masalah dalam anggota dia. Contohnya anggota tangan ataupun bahagian kaki yang membuatkan individu itu tidak dapat menulis dengan sempurna. Seterusnya, pelbagai kecacatan. Pelbagai kecacatan ni contohnya individu yang mempunyai masalah kecacatan seperti buta, tapi dalam masa sama dia mempunyai kecacatan tidak boleh mendengar. Autistik. Autistik ni pula adalah individu yang boleh mendengar tapi dia tidak suka mendengar. Dia suka menghiraukan. Seperti contohnya dia sedar orang memanggil dia ataupun guru memanggil dia, tapi dia suka dalam dunia dia sahaja. Macam tu. Masalah pertuturan. Biasanya yang pelat ataupun sumbing ke, yang membuatkan dia tidak dapat membaca ataupun menyebut perkataan. Terencat akal. Terencat akal ni biasanya masalah mental lah. Dan yang terakhir, epilepsi. Epilepsi ni dikenali sebagai sawan ataupun penyakit yang membuatkan dia kehilangan sedar diri. Good. What is 15 plus 17? 32. Yeah, that is right. All right then. Well, what is 57 plus 135? 192. Yeah. Can you tell me what 57 multiplied by 135 is? Okay. Who can tell me what? 7,695. I don't think anyone can do that. The square root is 87.7. And change.
Okey, pelajar pintar cerdas ni adalah pelajar yang maju dan berbakat dalam suatu bidang tu. Pelajar ni biasanya dia mempunyai IQ yang tinggi berbanding dengan pelajar-pelajar yang lain. Kiranya dia punya tahap pemikiran tu lebih tinggi daripada pelajar yang setaraf dengan dia lah, sekelas dengan dia. Okey, pelajar ini juga mempunyai daya ingatan yang kuat dan berupaya mengeluarkan idea baharu. Okey, pelajar ni juga mempunyai masalah lah seperti pergaulan, emosi dan kelakuan. Okey, kita pergi ke seterusnya, ciri-ciri guru pendidikan khas. Pendidikan khas ni ada guru-guru tersendiri yang layak untuk menjadi pembimbing untuk budak-budak yang berkeperluan khas lah. Okey, yang pertama, guru ni perlulah pakar dalam psikologi, pakar mata atau pakar telinga ataupun ahli fisioterapi. Okey, biasanya guru-guru pendidikan khas ni mestilah mempunyai objektif yang nyata, target pencapaian dan perubahan tingkah laku ke atas pelajar tersebut lah. Okey, guru ni pula mestilah mengadakan program-program seperti pelajar-pelajar biasa. Contohnya seperti program kokurikulum. Okey, guru ni pula, guru pendidikan khas juga perlu menggunakan pelbagai bahan untuk dalam pelajaran lah, seperti gambar ataupun bahan konkret. Okey, yang terakhir, guru-guru yang mengajar budak-budak berkeperluan khas ni mestilah mempunyai sifat sabar, kreatif, rajin dan pakar dalam bidang tertentu. Kesimpulannya, pendidikan khas ni merupakan program pendidikan yang ditujukan kepada golongan kurang upaya dari segi intelek, fizikal, emosi dan sosial yang tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.